مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia daripadanya, masih lagi kita semua diberikan kesempatan pada malam yang mulia ini untuk kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid, barisan imam, Bilal, Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kesempatan yang mulia ini kita akan menyambung lagi kembali bacaan kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi di dalam hadis, di dalam tajuk Babus Sani fi Fadilati La ilaha illallah, bab pada menyatakan kelebihan La ilaha illallah. Ada lagi beberapa hadis yang kita sambung daripada pembacaan kitab yang sebelum ini. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina fid darain amin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi 'ajabin طار بها طائر تحت العرش يسبح مع المسبحين إلى يوم القيامة ويكتب له ثوابه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menakalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ada perasaan ataupun sifat ujub, tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu minal musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawab. Nescaya datanglah daripadanya itu ta'irun, burung, tahtal arsy, di bawah arasy, yusabbihu ma'al musabbihin, yang bertasbih dengan sekalian orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, hinggalah ke hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabu, dan dituliskan baginya pahalanya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelebihan yang baginda Nabi SAW beritahu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada ujub, maka dibahagikan pahalanya, ditetapkan pahalanya. Dan Allah Ta'ala ciptakan seekor burung di sini, disebutkan dalam hadis ini, di bawah arasy, yang burung itu sentiasa bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampailah ke hari kiamat, dan pahala tasbih tadi dibagikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi syarat dia Nabi kata min ghairi ajabin,
tanpa ada sifat wujud. Jadi orang yang sentiasa berzikir tentang la ilaha illallah, dengan zikir la ilaha illallah itu khalisan dia, ikhlas dia kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sifat wujud di dalam hatinya. Jadi sifat wujud ni tuan, sebagaimana kita maklum adalah salah satu daripada min ma'asil qulub, daripada maksiat-maksiat hati, iaitu daripada ar-razail, daripada sebahagian pada perkara-perkara ataupun sifat-sifat keji yang mesti kita hindarkan, yang mesti kita buang kalau ada di dalam diri kita. Jadi wujud ni merasa diri kita tu rasa kagum, rasa takjub, rasa seronok, rasa kagum dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kita rasa ada wujud ni, orang tu dia rasa seperti mana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia itu, dialah yang terlebih sekali kelebihan tersebut. Ini sebuah yang Allah Ta'ala bagi itu, dia rasa dibandingkan dia dengan orang lain, dia lagi hebat. Tak kira lah kelebihan itu dari sudut ilmu, ataupun kelebihan Allah Ta'ala itu bagi dari sudut harta, dari sudut pangkat, dari sudut kemewahan, dari sudut kecantikan dan sebagainya. Daripada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat seseorang. Maka kalau di dalam hatinya dia ada rasa ilmu yang ada dekat aku ni tak ada dekat orang lain, ilmu yang aku ada ni, akulah yang paling alim sekali. Dalam kampung ni, dalam negeri ni, tak ada lah orang yang paling alim macam akulah paling alim. Itu dipanggil ada sifat wujud, rasa takjub, rasa kagum, rasa hebat dengan kelebihan, dengan kurniaan yang Allah Ta'ala bagi dekat dirinya, tanpa dia menzahirkan perkataan ataupun perkara itu kepada orang yang lain. Kalau dia zahirkan, itu namanya riya. Dia tunjuk dalam ibadahnya, dalam amalnya, dia nak tunjuk kepada orang yang lain. Maksudnya kalau kata orang tak ada, dia tak buat amal ibadah tersebut. Tapi kalau orang ada, dia perlu bagi orang nak puji dia. Orang nak puji kata dia itu orang yang abid, dia itu orang yang saleh, dia itu orang yang alim dan seumpamanya. Maka kalau ada sifat dia nak menunjuk kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain, maka itu dia panggil riya. Tapi kalau sendiri-sendiri dia saja dalam hatinya rasa kelebihan dia itu lagi lebih, lagi hebat, lagi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia itu tak ada pada orang lain, dia adalah yang paling lebih sekali, maka itu dipanggil wujud. Ini sebahagian daripada ma'asil qulub, penyakit-penyakit hati, ataupun maksiat-maksiat yang datang di dalam hati kita, yang kalau ada kita kena buang dia jauh-jauh. Bila buang dia jauh-jauh, barulah seorang itu mencapai yang dinamakan sebagai al-imanul kamil, iman yang sempurna. Iaitu sebutkan oleh ulama-ulama tasawuf, nak mencapai iman al-kamil, iman yang sempurna itu macam mana? Yang pertama sekali dia takhalli. Takhalli dia kosongkan jiwa dia, dia kosongkan hatinya itu daripada sekalian maksiat-maksiat, sekalian penyakit-penyakit hati. Kemudian dia tahalli, iaitu menghiasi ataupun memasukkan dirinya, memasukkan ke dalam hatinya itu sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Selepas daripada takhalli, kemudian tahalli, barulah seorang itu sampai kepada tingkatan al-imanul kamil. Sebagian ulama tasawuf menyebutkan barulah sempurnanya iman seorang. Maksudnya seorang yang nak mencapai iman yang sempurna, iman yang kamil, maka dia kena ada dua step ni. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Barulah dikatakan orang itu sampai kepada iman al-kamil, iman yang sempurna.
Kalau kata ada lagi tentang tuan-tuan perempuan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam diri seorang itu ada lagi min ma'asil qulub tadi, sebahagian daripada maksiat-maksiat hati tadi, maka seorang itu tidak dikatakan dia mencapai dan mendapat iman al-kamil, iman yang sempurna. Maka tiada boleh tidak, yang mesti baginya buat dua perkara step tadi. Kalau kata dia masih lagi duduk di tingkatan takhalli, belum lagi mencapai yang dinamakan dengan iman yang sempurna. Ini makna iman sempurna ini itulah. Buang kemudian hiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah. Adapun bila sebut iman, iman ni kita semua orang beriman, betul kan? Semua kita orang beriman dah. Cuma nak sampai kepada yang dinamakan imanul kamil. Yang nak sampai kepada iman yang sempurna. Kalau orang yang dia percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan segala rukun iman, dia percaya, dia i'tikad sebagaimana kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, maka dia sudah menjadi orang yang beriman. Itu membezakan dia dengan orang kafir. Tapi walaupun dia sentiasa melakukan dosa, maka dia ini orang iman yang fasik. Dia orang beriman tetapi dianggap orang yang fasik kerana melakukan dosa. Jadi tak sampai kepada yang dikatakan iman sempurna. Jadi kita kena upgrade, tentang kena upgrade dan update kita punya iman. Jadi benda-benda yang dunia kita sentiasa nak upgrade dan nak update kan. Kita handset dan sebagainya, kita nak upgrade satu tahap, kita nak pakai yang lebih lagi kan. Satu tahap kita nak pakai yang lebih canggih lagi kan. Kereta kita satu tahap kita nak, kalau boleh nak pakai lagi yang lebih pada tu. Begitu juga iman kita kena update dan upgrade dia. Kalau kita masih berada di tingkatan yang kita sebutkan tadi, maka usahakanlah kita untuk mencapai yang dinamakan dengan imanul kamil, iman yang sempurna. Itu total. Jadi nak mencapai iman yang sempurna tadi, buang dulu sifat-sifat tadi. Takhalli, buang sifat ulu, buang sifat riya, buang sifat takabur, buang sifat sum'ah dan sebagainya. Kemudian lepas buang, kosongkan, barulah masuk dengan sifat-sifat mahmudah. Dia tuan-tuan, dalam kitab-kitab tasawuf ni, ulama-ulama dia sebut dua sifat ni dia tak akan duduk sekali di dalam satu masa. Dalam diri seseorang manusia itu, dia tak akan berkumpul dua sifat ni. Maksudnya kalau nak mencapai kepada tahalli, maka kena buang semua dulu, barulah masuk. Tidak kalau bercampur di antara sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, yang terkutuk tadi, dicampur dengan sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang cantik, yang bagus tadi, dia tak akan boleh duduk sekali. Dan orang itu tak akan mencapai yang dinamakan dengan iman al-kamil, iman yang sempurna. Jadi mesti kita kena buang habis-habisan dulu, barulah isi dengan sifat mahmudah. Itu tuan-tuan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kitab tuan-tuan ada risalah adab sulukil murid karangan Imam Abdullah bin Haddad radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Ma'asil qulub ini, itu penyakit hati tadi ni, riya, sum'ah dan sebagainya, itu lebih kecil, lebih hina, lebih teruk lagi berbanding maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir. Maksiat yang dilakukan oleh anggota tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh anggota mata kita, lisan kita, lidah, mulut kita, kaki kita, perut kita dan sebagainya. Maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir itu dibandingkan dengan ma'asil qulub, maksiat yang dilakukan oleh anggota hati itu, maka lebih kecil, lebih teruk, lebih susah, lebih payah, lebih hina, lebih besar mudaratnya dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir al-jawarih. Kenapa? Dalam kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan, dia kata kerana orang yang ada sifat-sifat maksiat-maksiat hati tadi, sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah tadi, penyakit-penyakit hati tadi, boleh dia punya efek dia boleh pergi sampai tahap kekufuran. Wal-iyadu billahi min zalik. Dia boleh pergi sampai tahap kufur pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini dibawa cerita apa? Cerita iblis. Cerita iblis. Asalnya apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara. Iblis ni ada dua sifat. Yang pertama aba, enggan. Yang kedua istakbara, dia berasa besar diri, berbangga diri dia. Yang pertama enggan. Enggan apa? Enggan untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Di ketika mana Allah Subhanahu wa taala suruh iblis ini untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya iblis, ma ma'naka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Qala astakbarta am kunta minal 'alin? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Ta'ala tanya iblis, wahai iblis, kenapa kamu tak mau sujud kepada Nabi Adam? Ini sujud hormat, sujud hormat, sujud takzim, bukan sujud suruh Nabi Adam. Tak. Allah Ta'ala suruh sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis kata, aku lebih baik daripadanya. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api, sedangkan kamu ciptakan Adam daripada tanah. Maka aku lagi mulia, aku lebih hebat lagi. Api boleh bakar tanah, aku hebat lagi daripada Adam. Aku tak mau. Itu apa? Enggan. Ada penyakit apa tu? Penyakit hati tadi tak? Enggan apa? Dalam hadis tuan-tuan, Nabi SAW kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man ya'ba. Kesemua umat aku, Nabi kata, akan masuk dalam syurga illa man aba, melainkan orang yang ada sifat aba. Ini sifat enggan ni. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa itu orang yang enggan ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi kata, barang siapa yang mentaati perintah aku, ikut aku, dakhal jannah, masuk syurga. Wa man 'asani faqad aba. Orang yang maksiat, orang yang enggan mematuhi perintah aku, mematuhi perintah syariat Islam, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad aba, dialah orang yang dikatakan sebagai enggan atau sifat aba tadi. Begitu juga iblis, enggan aba kepada Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, takabur, rasa besar diri, rasa dia lagi hebat daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dia termasuk daripada golongan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'iyadzu billahi min dzalik. Sebab tu ulama tasawuf tuan-tuan meletakkan penyakit hati ni, penyakit ma'asi qulub, maksiat hati ni lebih besar, lebih teruk efeknya berbanding ma'asi al-jawarih, maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada kekufuran. Dia punya cerita dia itulah cerita iblis. Last sekali apa? Ada penyakit hati tu last sekali masuk dalam golongan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh tuan-tuan. Kena buat apa latihan untuk kita ini sentiasa ataupun sentiasa muhasabah, sentiasa tengok balik, cek, selalu cek ada ke tak penyakit-penyakit hati yang singgah duduk di dalam hati ini. Kalau ada, kita kena takhlil, kena takhallikan dia, kena buangkan dia. Kemudian kita slow-slow kita masukkan tahalli, sifat-sifat mahmudah. Barulah kita sampai kepada maqam imanul kamil, orang yang sempurna imannya. Kemudian kata waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabalil bahr. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan sekali, ghafarallahu lahu dhunubahu, nescaya Allah Taala mengampunkan baginya akan segala dosanya, wa in kanat mithla zabalil bahr, walaupun dosanya itu sebesar ataupun sebanyak seperti mana buih yang berada di tengah lautan.
Ini tetap sekali je. Jadi kita sebut dah sebelum ni sama juga. Dia punya pembahasan ataupun dia punya syarahan yang dimaknakan dengan Allah Ta'ala mengampunkan dosa ni apa? Ay as-saghair, iaitu dosa-dosa kecil. Sebagaimana kita maklum, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil ini dengan berzikir. Ni la ilaha illallah sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu keras sekali. Bayangkan kalau kita sebut satu kali. Jadi dosa kecil ni boleh ampun, tuan-tuan. Boleh diampunkan oleh Allah SWT dengan amal kebaikan yang kita buat. Ni dengan zikir kita la ilaha illallah Subhanallah bihamdi. Kita pernah sebut dah sebelum ni. Subhanallah bihamdi 100 kali. Sehari 100 kali Allah Ta'ala ampunkan juga sekalian dosa-dosa kecil. Ini lepas sembahyang kita zikir subhanallah, tasbih, kemudian tahmid alhamdulillah dan juga takbir Allahu Akbar 33 kali. Nabi kata orang yang tahmid, tasbih dan takbir 33 kali dubura kulli salatin, setelah tiap-tiap kali dia sembahyang fardu, ghufira lahu ma taqaddama, ghufira lahu dhunubuhu, nescaya diampunkan sekalian dosa-dosa kecilnya. Itu berzikir satu. Yang kedua, di antaranya lagi penyebab Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil adalah kita hudur ila majalisil ilm, hadir ke majlis-majlis ilmu. Ini tentang kita di dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala ampun sekalian dosa-dosa kecil kita. Itu zikir, hadir majlis ilmu. Dan ada puasa, misalnya kan puasa Arafah, puasa Ashura, itu semua Allah Ta'ala ampunkan dosa. Yang dimaknakan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Puasa Arafah kan diampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Orang yang puasa pada hari Arafah, Yaum Arafah, Nabi kata Allah Ta'ala ampunkan dosanya setahun yang lalu dan ampunkan dosanya setahun yang akan datang. Dosa mana tu? Itulah dosa-dosa kecil. Itu semua. Dosa kecil itu dihapuskan dengan amal-amal kebaikan kita, dengan amal ibadah yang kita lakukan. Adapun dosa besar, maklum tuan, tidak ada diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sekalian dosa besar, melainkan orang itu kena taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang betul-betul taubat, dengan cukup rukun-rukun taubatnya, tinggalkan, menyesal dan berazam tidak akan mengulangi lagi perkara maksiat tersebut. Taubat sungguh. Maka Allah Ta'ala terima taubat kita, terima diampunkanlah dosa-dosa yang besar. Itu kita taubat. Kalau dosa kecil diampunkan dengan amal-amal ibadah kita seperti zikir, puasa, hadir majlis ilmu dan sebagainya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marra al-mu'min 'ala al-maqabir." Apabila Nabi SAW kata, bersabda, "Iza marra al-mu'min 'ala al-maqabir." Apabila ada seorang beriman itu lalu dikubur di tanah penguburan. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubur. Nescaya Allah Ta'ala akan memberi cahaya kepada kubur tersebut. Wa ghafara liqa'ilha, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa bagi orang yang mengucapkannya. Wa kataba lahu alfi hasanah, dan Allah Ta'ala tuliskan baginya 1000 kebaikan, dan Allah Ta'ala angkatkan baginya 1000 darajat baginya. Wa hatta anhu alfa sayyi'ah, dan Allah Ta'ala menaungi kepada, dan Allah Ta'ala menghapuskan kepadanya 1000 kejahatan. Ini panjang sikit lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia cakap, dia sebut seorang yang lalu kat kubur dia baca zikir ni, Allah Ta'ala akan bagi cahaya kepada kubur tersebut. Orang yang mengucapkan zikir ini, Allah Ta'ala akan tulis baginya 1000 kebaikan, 1000 amal kebaikan yang dia buat Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala angkat 1000 darajat baginya. Dan Allah Ta'ala hapuskan 1000 kejahatan baginya. Ini zikir yang sangat manfaat kalau kita dapat amalkan. Okey, zikir yang sama juga disebutkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi SAW, man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli syai'in qadir wa rafa'a biha sawtahu kataballahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah. Sama juga. Yang tadi lalu dikubur. Yang ni apabila kita masuk ke pasar. Iza dakhala suq, apabila seorang itu masuk pasar, dia baca zikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan kepadanya 1000 kejahatan. Allah Taala tuliskan kepadanya 1000 kebaikan. Allah Taala angkatkan baginya 1000 darajat. Tinggi Allah Taala angkat darajat. Ini kalau kita boleh amal ni macam ni. Ini banyaklah kalau kita baca hadis-hadis ini sampai tak larat dan tak mampu kita nak beramal. Tapi ala kulihan, sebagaimana pesan guru saya, dia kata walaupun banyak amal-amal ni jangan tinggal semua. Kalau kita sangat malas ataupun tak larat, tak mampu nak amal dengan amal yang banyak ini, pilih satu ataupun dua untuk kita kekal istiqamah di dalam beramal. Jangan ditinggalkan kesemuanya langsung. Rugilah Allah Ta'ala nak bagi bonus, nak bagi kelebihan dekat kita, tapi kita tidak berebut di dalam mengambilnya. Sedangkan pahala-pahala yang disebutkan sangat banyak. Apatah lagi kalau kita dapat beramalnya dengan istiqamah, maka itu seolah dah karamah bagi kita. Tuan-tuan, baik, kita habis itu pada bab la ilaha illallah. Kemudian kita masuk sikit baca pada al-babus salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nak cerita pula. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala cerita pula kepada kita apa kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba asy-syaitan kama yazubu ar-rasas 'ala an-nar. Bersabda Rasulullah SAW, ma min 'abdin, tidak ada daripada seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa zaba asy-syaitan, melainkan lemahlah syaitan, kama yazubur rasasu 'alan nar, sebagaimana sebagaimana cairlah tembaga 'alan nar, di atas api. Itu jadi besar ni faedah bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dalam kitab-kitab ulama sebut di antara kaedah dia apa? Baca bismillah 21 kali, insya-Allah akan aman daripada gangguan syaitan dan bahkan gangguan orang yang nak masuk membuat kejahatan, nak mencuri, nak merompok rumah dia. 21 kali ketika mana kita nak tidur, tuan-tuan. Tak berat pun. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Itu disebutkan dalam kitab Kasyifatus Sajar. Dia ada Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, dia ada nukilkan di situ pendapat. Jadi kalau orang yang nak aman tidurnya daripada gangguan syaitan, nak aman rumahnya pada malam itu daripada gangguan makhluk yang lain, pada orang nak masuk merompok kan, nak mencuri kan, nak membunuh, nak mengkhianati, buat khianat dekat dia, maka baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya-Allah Allah Taala jaga tidur dia pada malam itu.
Allah Ta'ala akan amankan dia daripada segala makhluk seperti syaitan dan juga manusia yang lain yang nak buat kejahatan kepada dia. Itu kelebihan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia besar. Sebab apa tuan-tuan? Bismillah ni sebenarnya dia walaupun lafaznya pendek, basmalah ni, dia panggil singkatannya basmalah. Walaupun lafaznya pendek, tapi di dalam bismillah ini sebenarnya dah merangkumi makna yang sangat banyak. Iaitu dah merangkumi seolah-olah makna Al-Quran di dalam bismillah. Ini disebut ulama. Makna Al-Quran 37 dia punya maknanya merangkumi di dalam bismillahirrahmanirrahim. Sir dia punya rahsianya. Al-Quran itu pula merangkumi daripada keseluruhan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata, sebagai ulama mengatakan jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk suhuf, kitab wa suhuf. Kitab ini macam Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, bagi kitab. Suhuf ni ada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dia ada suhuf dia. Nabi Musa ada kitab, ada suhuf. Nabi Ibrahim ada suhuf. Itu dalam surah Al-A'la juga sampai itu. Last kali suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf kitab yang kecil lah. Lembaran-lembaran syariat yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Maka kesemua kitab dan suhuf ni tuan-tuan, ada berjumlah ulama kata 104 buah. 104 buah ni kesemuanya maknanya terkandung dalam Al-Quran. Itu kelebihan Al-Quran. Umum kitab apa nama? Ibu bagi sekalian kitab yang lain tu, Al-Quran. Maka kemudian keseluruhan makna Al-Quran pun terkandung di dalam Alhamdulillah, di dalam Al-Fatihah. Makna Al-Quran pula tadi terkandung di dalam Al-Fatihah. Kemudian makna Al-Fatihah pula terkandungnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita besar. Itu kelebihan kita besar. Jadi bukan walaupun lafaznya pendek, tapi seolah-olah dia maknanya itu merangkumi keseluruhan makna Al-Quran, bahkan keseluruhan kitab dan suhuf yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Kemudian ada ulama tambah lagi, makna bismillah ni semua terletak terkandungnya di dalam huruf ba. Apa makna ba sebenarnya? Ini sebahagian disebut oleh di dalam kitab Sirajul Talibin. Ini saya nampak ni daripada kitab sebut dalam kitab Sirajul Talibin, syarah bagi kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi terkandung kesemuanya makna bismillah tadi pula di dalam kalimah ba, dalam huruf ba. Apa makna ba? Rupanya ada rahsia tentang makna ba. Makna ba itu adalah isyarat kepada bikana makana biyakunu ma yakun. Makna apa kan? Bikana makana, Allah Ta'ala kata bikana makana, dengan akulah kana makana, yang telah ada barang yang dah ada. Maksudnya benda yang dah ada, yang dah berlaku sebab aku, kekuasaan aku. Wa biyakunu ma yakunu, dan dengan akulah, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala lah, yakunu ma yakunu, akan ada barang yang akan ada. Jadi benda yang terjadi selepas yang lalu, benda yang sudah berlaku, bikana makana, dengan sebab akulah benda yang berlaku. Semua yang dah berlaku, yang dah ada sampai hari ini, sebab Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang buat, Allah Taala yang cipta, Allah Taala yang letakkan. Dan benda yang takkan berlaku lagi ni, kiamat, apa nama, mahsyar, sirat, mizan, itu semua belum berlaku. Benda itu pun Allah kata biyakunu ma yakun. Masuk dalam biyakunu ma yakun. Benda yang akan ada itu adalah bi, dengan sebab aku juga. Yani dengan kekuasaan Allah SWT. Itu rasanya kembali kepada apa? Kembali kepada mentauhidkan, memakrifahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan baca lagi. Ada lagi beberapa hadis
yang menceritakan banyak lagi kelebihan-kelebihan Bismillahirrahmanirrahim yang mampu kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min bainkas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.